Pelajaran 18. Tawaduk melahirkan kesucian jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke channel YouTube saya, Zahid Syekh, channel pendidikan anda. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, tekan button loceng untuk dapatkan update di channel ini dan like video-video yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Zahid bin Zulkifli, Guru Cemerlang Pendidikan Islam, dalam perkongsian tentang pelajaran 18 yang bertajuk Tawaduk Menzahirkan Kesucian Jiwa. Jom. Baiklah, para pelajar sekalian, hari ini insya-Allah kita akan belajar tentang sifat tawaduk. Jadi yang pertamanya ialah kita akan belajar tentang maksud dan juga dalil nakli bagi sifat tawaduk. Jadi dimohon kepada semua pelajar untuk membuka buku teks atau buku teks digital pada muka surat 186. Baik, yang pertama ialah maksud tawaduk. Apakah maksud tawaduk? Tawaduk ialah sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Dalil nakli sifat tawaduk ada dua. Yang pertama ialah sebuah hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjatnya. Riwayat Muslim. Baik, dalil yang kedua juga hadis Iyad bin Hamar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawaduk. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim terhadap yang lain. Okey, baik, daripada dalil nakli ini jelas menunjukkan bahawa sifat berlawanan bagi tawaduk ialah sombong. Seterusnya kita tengok, kita lihat kepada muka surat 187 buku teks. Okey, kita tengok kepada contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok macam mana Rasulullah mengamalkan sifat tawaduk dalam kehidupannya. Baik, contoh yang pertama, tawaduk dalam pergaulan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul, terutama dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka, kanak-kanak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Riwayat Al-Bukhari. Okey, contoh yang kedua, tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu isteri melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja di dalam rumah baginda? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampal selipar, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Riwayat Ahmad.
Baiklah, kita tengok pada muka surat 188 buku teks, iaitu contoh yang ketiga sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah. Baik, contoh yang ketiga iaitu tawaduk ketika makan dan minum. Bagaimana? Baik, Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Apabila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Riwayat Muslim. Inilah sifat tawaduk Rasulullah yang perlu kita contohi dalam ataupun ketika makan dan juga minum. Yang mana jelas menunjukkan tidak membazir. Dan ingatlah, sesungguhnya perbuatan membazir adalah dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang boros itu ialah saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Seterusnya kita lihat kepada muka surat 189 buku teks, iaitu tentang hikmah tawaduk ataupun kelebihan kebaikan mengamalkan sifat tawaduk dalam kehidupan. Ada 5. Hikmah tawaduk yang pertama ialah membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah, iaitu tawaduk itu. Okey, hikmah yang kedua iaitu dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Orang yang bersikap sombong ni tidak disukai oleh masyarakat. Baik, hikmah yang ketiga, membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Hasil daripada mengamalkan sifat tawaduk. Okey, hikmah yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa bersyukur. Dan yang terakhir, hikmah yang kelima, iaitu membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Baiklah, itu sahaja perkongsian pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.